Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Dr. Amir Mudin bin Udin. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Ahmad Khairul Amin bin Iqani dan ahli kumpulan saya Ahmad Asfar bin Abu Bakar. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan projek glider kami yang telah kami lakukan bagi subjek SHPE 2112 Seksyen 3, lukisan kejuruteraan berbantu komputer. Okey, seterusnya. Okey, pertama sekali saya akan memulakan sesi pembentangan dengan pengenalan kepada glider. Glider merupakan sejenis pesawat bersayap tanpa enjin yang mampu melayang di udara dan dipengaruhi oleh reka bentuknya yang tersendiri iaitu aerodinamik. Terdapat beberapa jenis daya yang terhasil semasa glider terbang di udara. Daya-daya tersebut adalah faktor glider dapat diterbangkan. Selain itu, glider akan membuat penerbangan menggunakan kekasan angin aliran udara melalui sayapnya. Seterusnya, aspek yang penting dalam pemilihan reka bentuk glider ialah aspek ketahanan, kestabilan, aerodinamik dan kesesuaian bentuknya. Akhir sekali, bahan yang digunakan untuk menghasilkan glider juga memainkan peranan kerana menggunakan bahan yang mampu mempengaruhi penerbangan glider tersebut. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada objektif projek glider. Okey, pertama sekali, mengenal pasti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerbangan glider. Okey, yang kedua, menghasilkan pesawat glider dengan menggunakan bahan-bahan asas yang mudah didapati. Okey, yang kedua, mengenal pasti jenis-jenis bahan yang sesuai untuk menciptakan sebuah glider yang baik. Okey, dan yang terakhir sekali, mereka bentuk sebuah glider dengan reka bentuk yang sesuai supaya dapat diterbangkan dengan baik dan stabil. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada daya yang mempengaruhi glider terbang di udara. Okey, apabila sesebuah glider itu terbang, terdapat beberapa daya yang akan terhasil ke atas glider. Okey, yang pertama sekali adalah daya tujah. Daya tujah akan mendorong glider untuk bergerak maju ke hadapan. Okey, yang kedua adalah daya serik. Daya serik akan menghalang pergerakan ke hadapan yang terjadi kerana rintangan udara. Okey, yang ketiga adalah daya angkat. Daya angkat pula akan mengangkat sesebuah glider ke udara kerana perbezaan tekanan di atas dan di bawah sayap. Dan yang terakhir sekali adalah pemberat. Pemberat akan menarik glider tersebut terbang ke bawah yang disebabkan oleh graviti. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada aspek reka bentuk glider. Aspek reka bentuk glider terbahagi kepada 4. Okey, yang pertama ialah fuselage. Fuselage merupakan bahagian utama untuk glider tersebut yang berbentuk gelendong dan ia merupakan bahagian yang penting dalam penghasilan glider. Okey, yang kedua adalah sayap. Geometri sayap mempengaruhi setiap aspek penerbangan pesawat. Reka bentuk sayap bergantung pada banyak parameter seperti nisbah tirus, sapuan, balik sudut, nisbah ketebalan dan sebagainya. Seterusnya, yang ketiga adalah pemberat. Pemberat glider adalah faktor umum yang menghubungkan semua aspek reka bentuk seperti aerodinamik, struktur dan pergerakan bersama-sama. Yang keempat, iaitu yang terakhir adalah ekor. Ekor merupakan aspek yang menyeimbangkan dan menstabilkan sesebuah glider yang diletakkan di bahagian belakang secara menegak dan juga melintang. Oh, antara alatan dan bahan yang digunakan untuk membina uh, projek glider ini adalah yang pertama ialah menggunakan gunting. Gunting ini digunakan untuk memotong manilakat yang telah dilukis pelan di atasnya. Yang kedua, kita menggunakan styrofoam. Styrofoam ini ialah antara bahan utama untuk membina atau menghasilkan projek glider ini. Yang ketiga adalah
menggunakan marker permanen. Marker permanen ni ialah untuk digunakan untuk menerap manila card yang telah dipotong pada styrofoam. Yang keempat adalah menggunakan pemotong gabus. Setelah menekap manila card ke atas styrofoam, kita menggunakan pemotong gabus untuk memotong styrofoam yang telah ditekap. Yang kelima, menggunakan pembaris. Pembaris digunakan bagi mengukur ukuran pelan glider yang tepat, yang mengikut pelan yang dibincangkan. Yang keenam, menggunakan kad manila. Bahan ini untuk digunakan untuk melukis pada pelan glider. Yang ketujuh adalah menggunakan cat air. Cat air ini digunakan untuk mewarna projek glider tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan prosedur kerja. Antara prosedur kerja yang kami lakukan ialah langkah pertama, kami telah melukis pelan, badan dan sayap berdasarkan reka bentuk yang telah kami bincangkan pada manila card, dan seterusnya kami melukis ini juga pada styrofoam. Yang kedua, kami memotong papan styrofoam mengikut ukuran pelan yang telah kami lukis pada papan tersebut menggunakan pemotong styrofoam. Prosedur kerja langkah yang ketiga pula adalah kami memotong bahagian sayap glider menggunakan pemotong styrofoam. Langkah keempat pula adalah kami memotong sayap glider dihiris dengan kecondongan 45 darjah bagi menghasilkan kesan aerodinamik semasa melakukan pengujian. Dan langkah yang kelima adalah membuat kemasan pada projek glider tersebut dengan mengecat menggunakan cat air pada styrofoam yang telah dipotong. Langkah yang keenam, kemudiannya bahagian sayap akan dimasukkan pada bahagian badan glider yang telah kami lubangkan. Yang kedua, kami meletakkan duit shilling pada glider untuk dijadikan pemberat. Glider akan diberikan kekemasan dan diuji. Dan terakhir sekali, langkah yang ketujuh. Setelah kami siapkan kemasan bagi projek glider tersebut, kami melaksanakan ujian penerbangan glider dan ianya berhasil kerana bahan styrofoam yang kukuh, ringan dan bentuk aerodinamik adalah faktor-faktor yang penting bagi menjayakan projek ini. Seterusnya, saya akan pass kepada Ahmad Khairul Amin. Okey, seterusnya kami juga melakukan pengujian keseimbangan dengan meletakkan tali di bahagian tengah fuselage seperti yang telah dikepilkan pada rajah di atas. Hal ini dilakukan bagi mencari titik keseimbangan bagi projek glider kami. Seterusnya. Okey, bagi pengujian penerbangan yang dilakukan pula, untuk percubaan pertama, projek glider kami hanya mampu terbang sejauh 10.3 meter dengan masa sebanyak 3 saat. Kami dapati projek glider kami kurang stabil kerana angin terlalu kuat di kawasan pengujian yang kami jalankan. Untuk percubaan kedua, projek glider kami mampu terbang sejauh 16.5 meter dalam masa 5 saat. Okey, kami dapati projek glider kami kurang stabil semasa ujian penerbangan dilakukan. Okey, untuk percubaan yang terakhir iaitu percubaan yang ketiga, glider kami telah merekodkan penerbangan yang paling jauh dengan jarak 18.5 meter dalam masa 4 saat. Kami dapati glider kami lebih stabil lalu jarak penerbangan akan lebih jauh.
Seterusnya. Okey, pembentangan seterusnya diteruskan dengan video penerbangan projek glider kami. Okey. Okey, ini pula merupakan video penghasilan glider kami. Sama-sama kita saksikan. Okey, seterusnya kami akan menyatakan masalah yang kami hadapi sepanjang membina projek glider ini. Yang pertama adalah masalah badan glider tersebut terlalu ringan bagi diterbangkan. Seperti dinyatakan kami menggunakan styrofoam. Styrofoam adalah salah satu bahan yang sangat ringan. So kami menyelesaikan masalah tersebut dengan meletakkan shielding di kepala glider tersebut. Yang kedua, faktor angin yang terlalu kuat di kawasan pengujian. Ianya mempengaruhi keputusan pengujian kami. Salah satu sebab pengujian yang ralat lah bagi kami. Yang ketiga ialah rega bentuk glider kurang kukuh kerana menggunakan papan styrofoam dan boleh menyebabkan badan glider pecah sekiranya pendaratan terlalu kuat. Seterusnya adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, menukar arah balingan kerana tempat tersebut adalah menentang angin pergerakan angin. Yang kedua, menambah pemberat pada glider. Yang ketiga, melekatkan selotip di keliling badan glider. Seterusnya saya akan pas kepada Ahmad Karaani. Okey, jika anda lihat pada skrin anda, ini merupakan hasil projek glider kami. Okey, seterusnya. Okey, untuk lukisan AutoCAD, kami telah menggunakan perisian AutoCAD 2022 untuk melukis lukisan glider solid. Okey, yang kedua. Okey, kami juga melukiskan glider dalam multi view, iaitu dalam 4 pandangan. Okey, yang seterusnya ini adalah hasil lukisan glider kami yang dilukis dalam perisian AutoCAD. Antara kesimpulan yang kami boleh simpulkan adalah secara kesimpulannya, pemilihan bahan sangat penting dalam menghasilkan sesebuah glider. Selain itu, kami dapat mempelajari cara untuk mendapatkan kestabilan terhadap glider kami dengan menambah pemberat seperti duk shielding. Bukan itu saja, cara pembuatan glider mestilah tepat mengikut ciri dan spesifikasi yang bersesuaian agar glider dapat terbang dengan mudah di udara. Tambahan lagi, saiz glider yang dibuat mestilah bersesuaian dengan bahan yang digunakan. Setiap glider yang dibuat mestilah dilakukan percubaan agar kita dapat mengetahui ketahanan, daya dan jarak sesebuah glider boleh terbang dengan jauh. Sekian dari kami. Terima kasih